Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda yang sudi buka video ni. Jadi saya ambil peluang ini untuk ceritakan satu peluang perniagaan yang menarik. Jadi saya teruskan dengan slide saya yang pertama, membina semula kehidupan. Kenapa saya cakap membina semula kehidupan? Sebab kita masing-masing sekarang dah ada pekerjaan, dah ada kerja, masih ada keluarga, membina karier kita ataupun baru bermula. Jadi kehidupan yang kita ada bukanlah satu benda yang tak bagus, bukanlah satu benda yang kita tak nak bersyukur, tapi yang ini satu peluang untuk kita bina semula kehidupan, sebab yang ini peluang untuk kita dapat benda-benda yang kita tak dapat. Jadi kita tengok dalam slide sekarang. Yang ini realiti kehidupan semua orang daripada umur 0 sampai umur 75. Daripada 0 sampai 20 tahun adalah waktu kita belajar, kita dapatkan ilmu, kita duduk kat sekolah menengah, sekolah rendah, kat college, kat universiti. Kemudian pada umur 20 tahun sampai ke umur 60, yang ni waktu kita mula membina keluarga, membina karier kita, dan waktu ni kita bersedia untuk hari tua. Waktu ni lah kita plan, kita nak buat simpanan, kita nak beli rumah, nak habiskan bayar siap-siap. Untuk apa? Supaya bila sampai umur 60, waktu kita bersara, pencen, kalau umur kita panjang, umur 60 sampai 75, ini golden age lah. Waktu ni kita harap kita dah ada simpanan, kita dah ada rumah. Tapi realiti ni bagi saya dah tak relevan. Sebab kalau umur 60 baru kita nak tengok apa yang kita nak. 60 baru cukup duit nak pergi jalan-jalan. 60 baru ada masa untuk anak dan keluarga. Kalau umur 60 kita baru nak luang masa dengan anak-anak, mungkin dia orang dah besar, dia orang dah ada kehidupan dia orang sendiri. Kalau umur 60 baru kita nak bagi masa untuk mak ayah kita, mungkin waktu tu dia orang dah tak ada. Kalau ada pun mungkin tak sihat ataupun dah tak larat lah nak luang masa, nak jalan-jalan, nak macam-macam dengan kita. Jadi bagi saya yang ini yang tak relevan, yang ini semua yang kita nak membina semula kehidupan kita. Jadi saya nak ajak anda tengok apa keutamaan anda. Yang ini saya kongsikan keutamaan saya. Dalam gambar tu ada saya dengan anak sulung, anak kedua saya, iaitu mak ayah saya. Mak saya dah meninggal dunia, tinggal ayah saya. Kemudian saya nak kereta yang mewah, saya nak rumah yang besar, yang selesa, dan juga saya nak bercuti, jalan-jalan kat luar negara. Jadi yang itu keutamaan bagi saya. Jadi yang ini kita kena faham. Yang ini adalah cash flow quadrant daripada Robert Kiyosaki. Yang ini adalah cara semua orang dalam Malaysia ke dalam dunia dapat pendapatan. Jadi kita boleh tengok satu-satu. ESBI. Jadi E ni apa? E ni employee. Employee maksudnya kita ada pekerjaan. Yang ini bagus sebab kita ada manfaat-manfaat daripada menjadi seorang pekerja. Kita ada gaji bulan-bulan, tak payah risau dah. Kita ada cuti tahunan, kita ada cuti emergency, kita ada KWSP. Orang selalu cakap security tak payah risau, tapi kalau you kerja private contohnya, memang company yang you kerja mungkin kuat, mungkin stabil, tapi kalau berlaku apa-apa, iaitu risk yang you kena tanggung. Sebab hakikat dia bila kita employee ni, selagi kita bekerja, selagi tu kita akan dibayar. Bila kita dah tak kerja, kita dah tak dibayar. Kemudian kita tengok, yang ni orang Gen Y sekarang suka, self-employed. Self-employed ni orang selalu keliru dengan bisnes. Contoh self-employed ni macam mana? Orang yang ada perniagaan sendiri. Dia kata dia berniaga sendiri, tapi sebenarnya self-employed. Ataupun orang yang buat Grab, orang yang buat Foodpanda. Dia boleh kontrol waktu bekerja dia. Tapi hakikatnya sama. Kalau dia tak bekerja, tak dapat duit. Yang ini lagi susah sebab kena minta cuti kat diri sendiri. Dan setiap kali minta cuti ke apa, hilanglah pendapatan tu sekali. Contohnya, ada orang pomen, ada bengkel sendiri ada bengkel sendiri, tapi dia nak cuti sebulan. Apa jadi kat pendapatan dia? Habis sekali dengan cuti-cuti dia sekali. Tu untuk orang yang self-employed. Kemudian kita tengok I. I ni investor. Investor ni macam nak tanam pokok, kena ada benih dia lah. Nak pokok tu, pokok duit, kena tanam duit lah. Jadi orang yang boleh jadi investor ni adalah orang yang banyak duit lah. Kalau kita invest sikit, contohnya lah, kalau kita dapat 10% sekalipun tinggi punya investment, you ada 1,000, maksudnya setahun 10% baru dapat 100. Tak cukup pendapatan you. Kalau you nak sebulan 10,000, setahun 120,000, you kena bubuh 1 juta, 1.2 juta untuk invest. Jadi itu untuk orang investor. Tapi apa yang saya nak ceritakan hari ini adalah quadrant B.
Kuadran B ni business owner. Business owner ni dia tulis kat situ, you own a system that works for you. Okay, maksudnya kat sini, kita ada sistem yang boleh jalan duit untuk kita. Boleh jalan, boleh bawa masuk duit untuk kita. Contohnya lah, saya tanya you orang-orang yang dah ada sistem. Pernah tak kita nampak owner McDonald pergi market cik ayam? Ataupun owner kedai roti ke yang ada sistem Subway, owner dia pergi cari roti kat market ke, pergi beli tepung ke. Yang ini kita tak nampak. Sebab apa? Dia orang ada modal, dia orang dah beli sistem tu. McDonald kalau dia habis ayam, ayam sampai. Kalau dia habis kentang, kentang sampai. Tak pernah kita pergi McDonald, hari ni sos lain, esok sos lain. Susunannya pun sama sebab itu sistem dia. Tapi yang saya nak ceritakan hari ni adalah sistem yang kita tak boleh beli. Tapi kita boleh bina. Maksudnya kita mula sekarang, kita bina sistem ni sampai siap. Kemudian kita boleh tinggalkan dan sistem tu masih bergerak lagi. Jadi saya nak you faham betul-betul ESBR ni. Jadi untuk sistem yang saya nak cerita hari ni, kita kena faham perkataan tu. Prosumer. Prosumer ni gabungan dua perkataan. Producer dan consumer. Okay, siapa producer ni? Saya bagi contoh ubat gigi Okay, ubat gigi Colgate. Producernya Colgate lah. Okay, kita consumernya, kita lah yang membeli setiap bulan daripada kecil sampai sekarang Kalau sekarang dah umur 40, dah 40 tahun lah. Okay. Jadi prosumer ni kena faham. Kita tengok kat sini, contohnya ubat gigi Colgate tadi Kita sebagai consumer, bila kita membeli, kita dapat ubat gigi Selain pada ubat gigi, kita tak dapat apa-apa keuntungan dengan pembelian kita. Kita dapat 0%. Dan setiap kali kita beli Colgate, kita tak beli di kedai Colgate. Kita beli di kedai runcit, kita beli di Maidin, kita beli di Watson, macam-macam lagi tempat kita beli. Dan diorang ni pun bukan beli direct pada Colgate. Diorang pun beli dengan orang yang import, dengan orang logistik, macam-macam lagi orang-orang tengah tu, diorang ni yang dapat 60% daripada keuntungan tu. Dan Colgate hanya ambil 40% daripada apa kita bayar. Contohnya kalau kita bayar RM10, yang betul sampai kat Colgate RM4 saja. Jadi bila kita terlibat dengan prosumer, yang ini yang berlaku. Dengan setiap pembelian kita, kita ada keuntungan 50%. Dan manufacturer 50%. Apa yang kita buat dengan prosumer adalah kita eliminate orang tengah tu. Maksudnya kita beli direct. Kalau contoh, kita beli ubat gigi A, kita beli daripada company A. Kita bukan beli daripada orang tengah pada kedai dan sebagainya. Jadi untuk faham prosumer ni lebih lanjut, kena faham mentality dia macam mana. Mentality consumer ni, dia akan sentiasa cari yang murah. Tapi dalam perjalanan dia mencari barang yang murah tu, at the end of the day, dia sentiasa keluar duit sahaja. Tapi prosumer pula, mentality ni, dia membeli dengan bijak. Dan hujung sekali, dia ada peluang untuk masuk duit. Dapat pendapatan. Dan prosumer ni sebenarnya banyak dah kita buat, tapi kita tak perasan. Contoh saya cakap, kalau contoh orang yang isi minyak, dia ada kad mesra Petronas. Yang itu prosumer. Sebab apa? Sebab dia isi dekat Petronas RM6,000. Total lah Total RM6,000 dan dia dapat rebate RM60. Boleh isi sekali. Itu maksudnya dia buat prosumer. Hujung sekali dia dapat duit. Tapi dia dapat kerana dia loyal dengan Petronas. Yang itu prosumer yang kita dah buat. Tapi dengan prosumer Petronas, kita tak boleh ajak orang lain datang ke Petronas dan kita dapat pendapatan dari situ. Yang itu kita tak dapat. Jadi prosumer ni boleh tengok balik lah. Kita ada kat Tesco, kat Maidin, macam-macam lagi. Tapi bezanya kita dapat apa yang kita beli sahaja. Tak ada peluang kita nak membina perniagaan dekat situ. Jadi kita tengok yang seterusnya. Prosumer 101. Ni saya kena cerita contohnya apa yang saya cakap prosumer tadi, kita nak buat dengan barang apa. Sebab kita bukan nak jual minyak. Jadi barang-barang yang saya masukkan, ubat gigi, berus gigi, sabun mandi, syampu rambut, sabun basuh baju, sabun basuh pinggan, deodoran, pencuci muka, kosmetik, suplemen, sabun muat lantai dan minyak rambut. Ini barang yang memang kita guna hari-hari dan selama ni memang kita membeli semua benda ni. Cuma beli di mana, itu ikut pilihan masing-masing lah. Jadi bila kita nak buat prosumer 101 ni, kita nak membeli dari kedai kita sendiri. Apa pendapatan yang kita boleh dapat? Mula sekali bila kita join dengan sistem yang saya sebut ni, kita akan dapat untung runcit 30%. Apa maksud saya kat sini? Contohnya kalau barang tu harga RM10.
Okay, untung runcit 30% ni maksudnya bila kita dah join, kita boleh beli dengan harga RM7 saja. Apa-apa barang semua lebih kurang 30% dia punya margin. Jadi kalau ada orang yang belum menggunakan barang, dia nak beli daripada you, 30% ni terus masuk poket. 30%. Kalau dia beli 100, you dapat RM30. Yang ni direct untuk orang yang non-member. Tapi orang pun akan tanya, kalau yang ini bisnes, aku pun nak join, aku pun nak buat duit. Jadi bila dia jadi ahli juga, kita hilang margin tu. Jadi apa yang kita dapat? Kita kena tengok pendapatan yang kedua. Okey, pendapatan kedua pula adalah bonus bulanan berdasarkan jumlah belian kumpulan kita. Jadi yang ini company dah tetapkan daripada 3% sampai 21%. Boleh tengok kat slide dan point value dia. Untuk produk-produk dia ada point value. Maksudnya setiap barang yang kita beli tu ada point-point dia kira. Nak senang faham, RM4 bersamaan dengan 1 point. So saya boleh tulis kat tepi tu sales volume. Sales volume daripada 1,000 sampai 50,000. Jadi maksudnya kita tengok kat sini. Kalau lagi besar kek kita, kek jualan kumpulan kita, lagi besarlah kita punya tahap bonus. Okey. So maksudnya sebab tu kita nak, apa yang saya cakap prosumer tadi, maksudnya saya tukar kedai, beli barang di kedai kita. Kemudian saya ajak orang lain, mainlah masuk, beli barang dekat kedai ni juga. Okey, kita tengok Okey. Contohnya anda yang atas sekali tu. Anda beli tukar kedai barang-barang harian anda, beli di kedai kita. Contohnya nilainya RM200. RM200 ni rasional lah sebab banyak orang dia beli lebih daripada 200. Anda cakap dengan 6 orang, kawan ke, adik-beradik ke, sepupu ke apa, dan diorang rasa ni peluang yang bagus untuk buat prosumer juga, untuk dapat untung, dan diorang pun tukar kedai yang sama. Okey, saya bagi contoh sini 6 orang. You boleh ajak lebih, boleh ajak kurang. Tu pilihan masing-masing. Jadi waktu ni nilai kumpulan kita, sebab ada 6 orang dan kita masuk kita, dah RM1,400. Jadi bila bahagi dengan 4, kita punya point value kumpulan 350 PV. Jadi dekat sini kita dapat bonus 3%. 3% daripada 1,400. Jadi kita dapat RM42. Jadi apa jadi seterusnya? Kita cakap dekat 6 orang ni, kalau korang nak dapat juga beli barang 200 dan dapat RM42, korang kena bagi tahu dekat 6 orang. So dia ikut benda yang sama. Contoh bila semua orang ikut, dalam kumpulan kita dah ada 43 orang 43 orang beli barang RM200. Jadi waktu ni nilai belian kumpulan kita dah 8,600. Maksudnya kat sini tak ada jual-jual apa. Kita cuma cakap tukar kedai untuk dapat pendapatan dan dapat produk yang bagus. Itu saja. Jadi PV kumpulan kita 2150 PV. Okay, bonus kita sekarang sebab kek kita dah lebih besar, dah jadi pada 1,400 jadi 8,600. Kita dapat 9% daripada 8,600. So bonus bulanan 774. Tapi yang itu bonus kumpulan. Kita kena tolak yang bawah kita tadi sebab masing-masing dah cakap dengan 6 orang. Semua dia orang dapat RM42. Itu yang dia orang buat, itu hak dia orang. Jadi tolak 6 kali 42. So baki akhir bonus kita RM522. Jadi waktu ni seronok bagi saya. Sebab apa? Kita beli barang kat kedai dengan harga RM200 dan kita dapat balik pulangan dengan bonus RM522. Secara tak langsung saya cakap barang kita dah jadi free dan kita untung lagi. Maksudnya kita pergi beli barang untuk kita dapat duit lebih daripada yang itu. Kemudian yang orang yang first tadi pun dia orang macam saya pun nak juga macam tu. So dia orang boleh buat apa? Dia copycat, dia duplicate sistem yang sama. So dia pun bawah tu pun buat juga. Okey, sekarang apa yang jadi? Nilai kumpulan dah jadi 51,800. Jadi belian satu kumpulan ni. Tak ada siapa menjual. Semua orang beli barang masing-masing kat kedai yang sama. Jadi PV 12,950. Bonus prestasi kita 21% kali 51,800. So bonus kumpulan 10,874. Jadi daripada yang direct dengan kita bawah tu ada 6 orang yang first kali tu. Dia orang dapat 774. So tolak 6 kali 774. Jadi bonus kita hanya tinggal 6,234. Jadi logiknya di sini, cuba tengok. Kita hanya perlu membeli barang RM200, teruskan kongsi peluang yang sama dekat orang lain untuk buat prosumer 101. Dan kita beli barang 200, kita dapat bonus 6,200. Yang ini benda yang buat saya tertarik dengan bisnes ni.
Sebab apa yang saya buat sekali, saya dapat pendapatan banyak kali. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab barang-barang yang saya sebut tadi dekat Prosumer 101, semua barang-barang yang repeat sale tinggi. Maksudnya barang-barang tu mesti habis. Ubat gigi mesti habis. Sabun basuh pinggan mesti habis. Minyak rambut, shampoo mesti habis. Bila habis dan orang suka dan berpuas hati dengan produk, akan berlaku repeat sale tanpa kita. Sebab apa? Sebab saya dah tunjuk kedai tu kat mana. Orang tu dah jadi ahli. Selagi dia membeli, selagi tu jumlah belian tu berada dalam kumpulan kita. Okey. So pendapatan ketiga pula. Kita tengok kat sini. Okey, anda kat tengah-tengah. Sebab anda dapat 6,000 tadi. Ada orang yang anda ajak pun, dia pun nak dapat 6,000. So dia buat benda yang sama. So waktu ni ada 4 orang, saya tunjuk contoh kat sini. 4 orang dah capai 21%. Maksudnya nilai belian kumpulan masing-masing dah jadi 50,000. Okey, kita tengok kat sini. Kita 21% ni adalah di mana company menghargai orang tu. Macam kalau kita artis, kita buat satu album yang bagus. Bila album tu, setiap kali album tu terjual, kita akan dapat royalty. Okey, yang ini leadership bonus. Sama juga dengan royalty income, 6% ataupun minima RM3,000. So bila you dah buat album yang berjaya, sebab nak dapat jualan, nak dapat belian RM50,000, bukan benda yang senang, dia ambil masa. Kita kena ajar dekat orang tu apa nak cakap, apa produk nak guna, kenapa nak kena cerita dan sebagainya. You tolong dia dapat 21% dan you akan dapat leadership bonus RM3,000 dari setiap kumpulan. Jadi kalau ada 4 kumpulan, 4 kali 3,000 boleh dapat 12,000. Jadi bila tengok macam ni, ramai orang yang terfikir, oh maksudnya kalau anda yang tengok ni join, saya akan dapat manfaat semata-mata dan sampai bila-bila pun tak boleh potong saya. Dia bukan sistem macam tu, bukan sistem piramid. Yang ini semua orang ada peluang yang sama. Saya tunjuk contoh kat sini. Contohnya ada 3 orang ni. Okay, anda adalah A, ada kawan anda B dan ada kawan dia C. Okay, tengok yang itu jumlah belian masing-masing. Anda buat RM1,400 sendiri, kawan anda buat RM1,400 sendiri, dan yang bawah sekali, yang masuk paling kemudian sekali, buat RM8,600. Saya tunjuk kiraan bonus tadi. Sebab semua ni berada dalam kumpulan anda. So kita tengok pendapatan C dulu, yang bawah sekali. C dapat 2150 PV. Dia dapat 9% daripada RM8,600. Dia dapat RM774. Sekarang tengok dekat B pula. B masih sama, dapat 9%, sebab dia sale dia RM10,000. Kalau bahagi dengan 4, RM2,500. Masih dalam 9%. So dia punya bonus kumpulan, maksudnya dia B dan C adalah RM900. Tapi MW adil, sebab dia buat banyak C, tolak, kita memang kena tolak pendapatan C. So lepas tolak 774, dia hanya dapat RM126. Lepas tu kita tengok anda pula, anda kat A. A dapat 9% juga. 9% daripada 11,400 campur 3-3. Sebab yang itu kumpulan dia. Okey, dapat 1026. Tapi hak masing-masing, dia kena tolak pendapatan B dan C. Jadi dia pun tinggal RM126. Jadi kat sini saya nak tunjuk, siapa yang masuk dulu, siapa yang jadi upline, jadi downline, yang masuk dulu, masuk kemudian, tak ada isu. Yang jadi isu adalah you buat perniagaan ni, bina sistem ni betul-betul ataupun tidak. Kalau you buat betul, you akan dapat duit banyak. Simple. Satu lagi contoh. Anda bina kumpulan 21%. Anda tolong seorang buat 21%. Dan benda ni berterusan. Tolong, ada orang tolong, bawah lagi. Selepas 5 tahun atau 6 tahun anda dapat 21%. Ada orang yang last kali dia tolong 6 orang dapat 21%. Saya tunjuk beza. Beza anda masuk tahun ni, yang hujung sekali masuk 5 tahun kemudian. Tapi kita tengok pendapatan dia. 1 sampai 6 hanya membantu seorang untuk dapat 21%. So masing-masing dapat leadership bonus 3,000. Dan orang yang ketujuh, sebab dia tolong 6 orang dapat 21%, dia dapat leadership bonus 18,000. Saya nak tunjuk yang ini bukan sistem piramid. Maksudnya orang yang masuk 5 tahun kemudian, yang masuk bawah, tapi pendapatan lebih tinggi. Baik. Seterusnya, pendapatan yang boleh diwarisi. Jadi yang dalam gambar ni, nama dia Cik Chan Pohyok. Chan Pohyok meninggal pada bulan Mei 1993. Okay.
Sebab bila tengok sistem belian dan sebagainya, kena cari orang apa semua, macam-macam orang fikir. Orang akan rasa, oh benda ni kena terus buat lah, macam mana nak pencen. Jadi saya tunjuk pendapatan Miss Chan Poyok daripada tahun 1993 hingga tahun 2012. Kita tengok pendapatan dia, setiap tahun ada peningkatan. Kalau anda kata perniagaan ni kena maintain, tak, sistem ni tak betul, pendapatan dia tak patut meningkat. Sebab apa? Sebab dia meninggal pada Mei 1993. Maksudnya hebat. Miss Chan masih buat perniagaan, masih jumpa orang, masih cari orang, masih jual barang daripada dalam kubur. Yang itu kena faham, bila kita bina sistem yang betul, sistem ni akan terus berkembang dan kita masih dapat duit. Sebab apa yang kita buat daripada tahun 2020 dan seterusnya kita bina sistem dan akhirnya benda ni akan jadi pencen untuk kita. Jadi contoh kat sini, 19 tahun lepas Miss Chan meninggal, dia punya pendapatan 10 juta. Ni orang yang dah meninggal, tapi dia dah bina sistem. Kita yang masih hidup ni, kerja 19 tahun pun tak dapat 10 juta. Yang ni kelakar sikit kan, dah boleh kira pendapatan sendiri ya, kali 19 tahun. Okey. Jadi untuk kita buat perniagaan, sesuatu perniagaan, kita nak partner dengan company tu, kita nak tahu credibility company tu. Company ni company yang stabil, yang tidak ataupun kuat ke tak. Jadi saya nak share sikit beberapa point pasal company yang kita nak partner ni, dengan producer yang kita nak partner ni. Yang pertama sekali, dia dah 44 tahun di Malaysia. Okey, maksudnya company dia stable, produk dia bertahan dalam pasaran. Nombor 2, 61 tahun di seluruh dunia. Maksudnya dia, bila kita gabung dengan company ni, kita jadi partner dia, kita bukan boleh buat perniagaan dalam Malaysia sahaja, tapi satu dunia. Kalau ada kawan-kawan dekat UK ke, kat US ke, kat Australia ke, kat Indonesia ke apa, semua boleh buat. Sebab company ni company international. Seterusnya, untuk company dalam Malaysia ini, 40% dimiliki oleh kerajaan melalui KWSP, Tabung Haji, ASB, Amanah Raya dan banyak lagi lah. Yang ni 4 saya bubuh sebab 4 ni kemungkinan semua orang ada duit kat sini ya. Kalau anda bekerja, ada potong gaji KWSP, di sinilah KWSP invest duit anda. Di sinilah tabung haji invest duit anda. Saya tunjuk tabung haji kat sini sebab saya nak tunjuk yang sistem perkiraan yang kita buat ni tak ada unsur-unsur riba atau sebagainya. Sebab tu tabung haji mesti semak dulu, sebab tu duit untuk kita pergi haji sebelum dia labur duit. Okey, seterusnya bukan satu produk ataupun 5 produk atau 10 produk saja. Yang saya tunjuk dalam prosumer 101 tadi adalah sebahagian daripadanya. Dia ada 700 produk yang berkualiti. Jadi ruang untuk pergi beli macam pergi Maidin lah. Berapa ribu produk ada kan. Lebih kurang macam tu lah barang-barang harian ni. Kemudian yang ini special. Jaminan kepuasan pelanggan. Setiap barang company ni, dia bagi jaminan kepuasan pelanggan. Maksudnya macam mana? Kalau anda beli satu lipstick di Watson contohnya. Kalau lipstick tu anak main dan patah, apa jadi? Kita tak boleh buat apa-apa. Kita kena sama ada pakai juga lipstick tu ataupun buang beli baru lah. Tapi dengan jaminan kepuasan pelanggan ni, kalau jadi benda-benda macam tu, anda boleh pulangkan balik, dapatkan balik kredit ataupun dapatkan balik duit anda. Kalau anda beli pencuci muka, pakai-pakai tak sesuai contohnya. Pakai-pakai tak sesuai, kalau beli di luar, di pasaran luar, kalau tak sesuai, simpan lah ataupun gagah juga pakai sampai habis. Tapi dengan company kita, kalau pakai tak sesuai, boleh pulang balik dan tukar dengan produk lain ataupun ambil balik duit. Seterusnya, pendapatan diwarisi. Yang ini amat-amat berat. Sebab saya berpendapat ramai antara kita yang ada meniaga sendiri, yang bekerja, hari ni kita ada pendapatan. Hari ni waktu kita sihat, kita boleh bekerja, kita ada pendapatan. Tapi kalau apa-apa terjadi untuk kita, katakan anda bekerja dengan syarikat itu selama 16 tahun. Tahun ke-17 anda tak boleh kerja. 1 tahun tak boleh kerja. Kan? Kalau tak bekerja, pendapatan pun hilang. Apa yang anda dah buat 16 tahun tak ada nilai sebab semua dah berbayar dengan gaji anda. Tapi dengan sistem yang kita buat ni, kalau anda dah buat 16 tahun, tahun ke-17 bila anda tak nak bekerja, tak boleh bekerja, pendapatan tu tetap ada. Sistem tu tetap berjalan untuk anda. Yang ini kita selalu tak nak pandang dan tak nak ambil berat, tapi kita kena fikir-fikirkan. Sebab hari ni kita tak tahu macam-macam benda boleh terjadi. Kesihatan pun boleh terjejas, kemalangan boleh berlaku dan elok kita sediakan payung sebelum hujan. Okey, seterusnya ni poin-poin tambahan. Tahun 1980-an,
ada 2 company dalam Malaysia, company besar maksud saya, yang tak ada hutang. Yang pertama Maybank, yang kedua adalah company kita. Okay. Tapi as of 2018 hanya ada satu company yang tak ada hutang, sebab Maybank pun dah ada hutang, company kita. Jadi saya nak bagi tahu apa sebenarnya company kita. Jadi kita kena tengok video ni. Video ni sedikit aktiviti company dalam tahun 2019. Jadi kita boleh tengok sama-sama.
Jadi kita dah tengok video. Saya rasa anda pun dah tahu apa yang saya bentangkan pada tadi adalah tentang Amway. Jadi macam mana kalau anda berminat nak mula? Yang pertama sekali kita kena buat adalah daftar sebagai ABO, Amway Business Owner, dengan hanya modal RM90. Anda dah tengok dalam video tadi, peluang yang kita ada dengan produk baru setiap tahun, tambahan produk dan penambahbaikan produk yang kita ada, company ada R&D, dengan modal RM90 kita dapat peluang untuk bina pendapatan dan bina perniagaan yang besar dengan pendapatan yang boleh diwarisi. Jadi bila anda mencapai PIN ataupun achievement baru, anda akan dapat pergi trip, pergi seminar di luar negara, banyak peluang-peluang macam tu. Dalam perniagaan Amway, ia adalah peluang yang adil untuk semua orang, tak terikat dengan tahap pendidikan anda, kemampuan anda, hanyalah pada kesungguhan dan kerajinan anda untuk membina sistem ini. Saya harap pembentangan saya jelas dan mudah untuk anda fahami, dan saya doakan anda dapat memulakan bisnes ini supaya kita dapat sama-sama membina semula kehidupan. Terima kasih.